Jadi di malam yang amat berkat ni, maksudnya kalau kita rujuk kepada kalender Hijri di sebelah negara kita Malaysia ni, siang tadi ialah 13 Syaban. Apabila siang tadi ialah 13 Syaban, besok barulah 14 Syaban, dan malam besok dihukumkan sebagai malam nisfu Syaban. Tapi sekiranya kita rujuk kepada kalender beberapa negara yang lain, seperti contohnya Turki yang pernah menjadi pemerintah negara-negara Islam khalifah yang terakhir, maksudnya pada kiraan mereka, di sisi ahli falak mereka, siang tadi itu ialah 14 Syaban. Jadi apabila siang tadi 14 Syaban, malam yang kita berada sekarang ni ialah malam ke-15 daripada bulan Syaban. Dan malam tersebut diistilahkan sebagai Lailatul Nisfi min Syaban, malam nisfu Syaban. Jadi bersempena dengan malam nisfu Syaban ni, jadi sekiranya sahabat-sahabat kita tadi dah membaca Yasin kan sebanyak 3 kali sebagaimana yang ulama dah susun tadi, maka kita bacalah dengan niat setiap bacaan pada Yasin tersebut. Dan siapa yang belum buat, dia boleh amalkan lah. Jadi sahabat kita dah beritahu lah, besok insyaAllah nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban ni yang kita nak pertama sekali, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan yang kita nak buat ni dia bergantung kepada niat. Jadi persoalannya sekarang, ada tak niat ataupun i'tiqad kita pada malam nisfu Syaban tu sendiri? Kerana apabila seseorang tadi dia beriktikad sesuatu perkara tadi agung ataupun satu perkara tadi mulia, barulah dia mendapat kemanfaatan. Sebagai contohnya, Sayyidina Abu Bakar, dia beriktikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu manusia yang amat mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abu Bakar mendapat manfaat daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun Abu Jahal dan Abu Lahab, dia melihat Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, dan maka dia tidak mendapat manfaat. Jadi persoalannya sekarang ni, niat tadi tu. Kita perlu ada niat yang kuat. Kita perlu ada i'tiqad, baru kita dapat kemanfaatan daripada sesuatu perkara. Jadi sekarang apabila kita berada di dalam malam nisfu Syaban, maka kita nak kena wujudkan i'tiqad dulu. Kita nak kena adakan akidah di dalam diri kita. Maksudnya kita kena mengakui, beriktikad bahawa malam nisfu Syaban ialah malam yang agung, malam yang mulia, kan, malam yang hanya dalam setahun ada sekali. Jadi kita kena mengagungkan malam tersebut dan memuliakannya. Jadi itulah yang kita nak cuba bincangkan bersama-sama sahabat-sahabat malam ni. Maksudnya macam mana kita nak menghadirkan i'tiqad tersebut. Macam mana kita nak beriktikad malam ni malam yang mulia. Apakah pegangan kita? Maksudnya kita nak bergantung kepada apa? Okay, jadi sekarang ni apabila kita nak membincangkan malam nisfu Syaban, sebab masalah sekarang, musuh Islam, dia tidak menghalang. Maksudnya musuh-musuh Islam ataupun manusia yang mempelajari agama daripada musuh Islam ni, dia tak katalah dia nak halang kita beribadat, tak boleh. Tapi dia mewaswaskan ataupun mensyak-wasangkakan. Sebagai contohnya dia kata, kenapa kamu memuliakan perkara tersebut? Kerana perkara tadi tiada dalil yang sahih, tiada hadis yang sahih. Dan apabila datang puak-puak manusia yang mengatakan tak perlu kita nak muliakan perkara ini kerana ianya tiada hadis yang sahih, ataupun kita kata perkara tersebut bid'ah, ataupun yang direka-reka, yang diada-adakan dalam Islam. Jadi semata-mata apabila dia mengulang perkataan tiada hadis sahih, perkara ini bid'ah, perkara ini tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW, maka dia akan datang was-was dan syak wasangka. Jadi itu sajalah yang boleh merosakkan akidah seseorang. Maksud kita baca dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mewaswaskan di dalam diri manusia ni,
Dia tak hilangkan terus akidah tadi. Sebab kalau dia boleh hilangkan terus akidah tadi, kita engkar terus fadilat-fadilat ni, itu dah memang terlampau rosak lah manusia tadi. Tapi kalau dia tak boleh hilangkan akidah tersebut, dia cuma mewas-waskan saja, dah cukup dah. Sebab kita yang dituntut daripada kita ialah akidah jazimah. Maksudnya akidah yang putus. Akidah putus tu maknanya 100% bulat pada hati kita, benda tu berfadilat. Maksudnya Nabi Muhammad tadi ialah manusia yang agung. Kita kena i'tiqad. Tapi kalau kita ada 99% saja keyakinan pada Nabi Muhammad SAW, ada 1% keraguan, maka orang tadi kafir. Jadi nak tunggu rosaknya akidah seseorang, dia tak perlu nak tunggu hilang 100% akidah tersebut. Dia memadai dengan was-was 1%, maka orang tadi akan diharamkan daripada keberkatan dan kemanfaatan. Jadi itu yang kita takut kan, apabila manusia hari ini disebukkan dengan perkara tersebut tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad, ataupun Nabi Muhammad tidak mengagungkan malam tersebut, ataupun perkara tersebut tiada hadis yang sahih. Jadi kita minta lindung daripada was-was tersebut, dan kita mohon akidah yang amat kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sekarang ni, jadi kalau mengikut kalender di sebelah Turki dan di sebelah negara Arab, maksudnya malam yang kita berada sekarang ialah malam nisfu Sya'ban. Kan, jadi malam ni kita usahakanlah supaya kita tadi mengagungkannya dengan apa yang kita akan bincang kemudian lah. Tapi sebelum tu kita bincangkan dalil dahulu lah. Maksudnya apakah dalil ataupun nas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban tersebut. Jadi daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah berkata, pada satu malam aku tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud malam tu sepatutnya Nabi SAW bermalam bersama Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba dia tengok Nabi dah keluar. Fa kharajtu, maka aku keluar, maka tiba-tiba aku menjumpai Rasulullah SAW berada di Baqi'. Maksudnya kubur sahabat-sahabat baginda kan, kubur. Rafi'an ra'sahu ila sama. Nabi mengangkat kepalanya memandang ke langit. Lepas tu Nabi berkata kepada Aisyah, "Akunti takhafin? Adakah kamu takut aku tadi pergi ke tempat lain?" Kan? Maka Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku takut kamu pergi ke rumah-rumah yang lain." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbin." Jadi ini hadis terjemahannya. Maksud Nabi apabila dia keluar tadi pada malam nisfu Sya'ban, dia memandang ke langit. Sebab dalam riwayat-riwayat yang lain, maksudnya memandang ke langit itu sebab pintu langit dibuka. Kan, pintu-pintu syurga semua dibuka pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi apabila Nabi keluar tadi, Sayyidina Aisyah cari, dan apabila Sayyidina Aisyah dah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit. Ke langit yang paling rendah. Turun tu dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala dah turun, fayaghfiru, Allah Taala mengampunkan kepada manusia yang berada di bumi ni bilangan yang lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh satu qabilah yang dinamakan qabilah Kalb. Maksud qabilah Kalb ni di zaman Nabi tadi adalah qabilah yang amat banyak memelihara kambing. Jadi sebanyak mana bulu kambing yang ada di dunia, maka sebanyak itulah Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Dan kita kena maklum pengampunan tadi merangkumi manusia dan jin. Jadi ini hadis secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Allah Subhanahu wa taala turun pada malam Lailatan Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Dan hadis tersebut ialah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasai. Jadi apabila kita dah mendengar hadis tersebut, maka kita kena meletakkan di dalam diri kita, malam yang kita berada sekarang ni ialah malam yang agung. Kan, maksudnya malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu
akidah yang pertama sekali kita kena letak. Kan? Maksudnya kalau kita sendiri tak ada akidah tersebut, kita anggap malam ni malam biasa, nak tidur, tidurlah. Kan? Ataupun nak buat apa, buatlah. Jadi itu kerugian pada diri kita yang tak dapat kita elakkan. Sebab innamal amal, sesuatu amalan yang akan kita buat pada malam ni, dia bergantung kepada niat kita dulu. Kalau kita ada niat memuliakan malam nisfu Syaban, mengagungkan, maksudnya Allah Ta'ala turun memandang kepada kita, takkan nak pandang kita tengah buat benda tak faedah. Kan? Jadi Allah Ta'ala nak mengampunkan. Jadi sekiranya kita tak ada sekurang-kurangnya beramal walaupun sedikit, maka macam mana kita nak dikurniakan dengan pengampunan tersebut. Jadi apabila hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka dia dihukumkan hadis sahih, maka moga-moga wujudlah akidah. Kan? Akidah yang bulat, yang putus di dalam diri kita, bahawa malam nisfu Syaban ialah malam yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita amat meyakini malam Lailatul Qadar. Kenapa kita amat meyakini malam Lailatul Qadar? Sebab malam Lailatul Qadar itu ada dalam Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kan maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tak ada satu manusia pun yang meragui, dan setan nak cuba was-waskan pun tak berjaya. Dan kalau dia nak kata malam Lailatul Qadar tiada hadis sahih pun tak boleh, sebab malam Lailatul Qadar tu sememangnya dah ada dalam Quran. Jadi permasalahan kita sekarang ialah malam nisfu Syaban ada nasnya di dalam Al-Quran. Cuma ulama berselisih pendapat pada nas tersebut. Jadi kita tak apa, nas yang ulama berselisih pendapat tu kita tak usah fikir, sebab nanti kita pening. Kan? Jadi apa yang kita nak buat, kita ambil satu hadis saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita maklum hadis tu apabila diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun diriwayatkan dalam Sahih Muslim, maka hadis tadi dihukumkan sahih. Jadi sekiranya kita beriktikad pada malam nisfu Syaban, kita jangan risau. Kita ada dalil kan daripada hadis Sahih Muslim bahawa malam tersebut ialah malam yang agung, kan, malam yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dah maklum kan bahawa malam nisfu Syaban tadi telah sah fadilatnya, maka sememangnya lah ulama radhiyallahu anhum mereka akan menerangkan lagi. Kan maksudnya nas telah sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan malam ni malam yang mulia, malam pengampunan. Jadi tugas-tugas ulama radhiyallahu anhum, mereka akan menerangkan lagi, menghuraikan lagi nas-nas Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah akidah tu wujud kan dalam diri kita bahawa malam nisfu Syaban ialah malam yang agung, dan yang diiktikadkan ialah malam ni. Jadi selagi kita berada di malam ni, janganlah kita sia-siakan malam yang kita tengah berada sekarang, walaupun ada setengah manusia akan menyambutnya pada malam besok. Jadi malam ni kita bersungguh-sungguhlah untuk beribadat. Jadi kita baca beberapa kalam ataupun beberapa nasihat daripada ulama-ulama dalam mereka tadi menerangkan malam nisfu Syaban. Antara ini ialah daripada Atha ibn Yasar. Maksudnya dia berkata, amalan setahun dibentangkan pada malam nisfu Syaban. Maksudnya daripada Syaban yang malam ini sampai kepada Syaban pada tahun hadapan, semua yang nak ditulis telah dibawa kepada malaikat. Akan diserahkan kitab-kitab tersebut kepada malaikat masing-masing. Malaikat yang nak mencabut nyawa, kan, malaikat Yazbillah gempa bumi, kan, malaikat rezeki apa semua. Semua malam ni akan dibagi untuk setahun yang akan datang. Jadi dia kata, فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مُسَافِرًا وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ. Dia kata satu orang manusia keluar bermusafir. Maksudnya malam ni dah ditulis. Dia ni lagi 2 bulan depan ialah orang yang akan mati. Jadi besok lusa dia pergi musafir, tapi dia dah ditulis minal ahya'i ilal amwat. Maksudnya dia dah dipindahkan namanya dari kalangan orang yang hidup, dipindahkan ke dalam nama dalam buku orang-orang yang akan mati pada tahun tersebut. Wa yatazawwaju, dan setengah manusia tadi berkahwin. Wa qad nusikha minal ahya'i ilal amwat. Maka sesungguhnya namanya tadi telah disalin daripada nama kalangan orang-orang yang hidup, telah ditulis di kalangan orang-orang yang akan mati di antara Syaban yang malam ni dengan nisfu Syaban yang akan datang. Jadi maksudnya pada malam ni kita mohon, kan, maksudnya kita dah maklum apabila sesuatu perkara yang berlaku pada malam tersebut, maka kita mohonlah agar
tulis kematian tadi memang tak boleh nak elak dah. Cuma kita minta semasa penulisan tu berlaku. Semasa penulisan tadi berlaku, kita mohon rahmat daripada Allah agar menulis ni dengan tulisan yang baik. Jadi tu sebab malam nisfu Sya'ban ni kita tadi disuruh kan berbuat ibadat, pelbagai ibadat yang akan kita bincangkan sedikit kemudian. Dan kalau kita biasa dengar Nabi SAW dalam hadis, kan maksudnya hadis yang dia kata Nabi SAW tadi berdiri, kan, beribadat, kan, sampai bengkak kaki-kakinya. Dan kalau kita baca hadis-hadis yang menceritakan tentang malam nisfu Sya'ban tadi, sememangnya malam yang Sayyidina Aisyah, dia tanya Nabi, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu berdiri sampai beribadat sampai bengkak-bengkak kaki ni? Maka malam yang Nabi berdiri, kan, sehingga kakinya bengkak tadi, itulah malam yang diserahkan sebagai malam nisfu Sya'ban. Maksud Nabi tadi dalam hadis ini dikatakan Nabi kekal qa'iman wa qa'idan. Nabi kekal berdiri, semayang, duduk. Berdiri, duduk hatta asbaha, sehinggalah Nabi tadi berpagi. Dalam keadaan Nabi SAW tadi telah bengkak kaki-kakinya. Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa beribadat sampai kuat sangat ni? Maka Nabi berkata, wahai Aisyah, dia kata, afala akun abdan syakura. Maka mengapakah tidak aku tadi menjadi hamba yang bersyukur? Ini semua kita dah maklum. Kemudian Nabi kata kepada Aisyah, hal tadri nama hadhihi laylah. Kamu tahu tak malam ni malam apa? Maka pada malam tersebutlah yang Nabi bagi tahu, inilah malam nisfu Sya'ban. Yang ditulis pada malam tersebut, orang yang akan dilahirkan, kan, orang yang akan mati, dan ditulis pada malam tersebut rezeki-rezeki mereka, dan diangkat amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau kita nak baca hadis-hadis daripada sudut perbuatan Nabi SAW, maka ibadat Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban ni amat kuat dan memenuhi seluruh malamnya. Maksudnya kalau dalam riwayat lain, Sayyidina Aisyah kata, kan, pada malam nisfu Sya'ban ni, maksudnya dia kata, Aisyah berkata, aku melihat Nabi tadi semayang, Nabi tadi sujud sehinggalah setengah malam. Kemudian Nabi tadi bangun pada rakaat yang kedua. Kemudian Nabi sujud lagi sehinggalah kepada fajar. Maksudnya Nabi SAW daripada dia bangun tengah malam tu sampai ke subuh, dia hanya sembahyang 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat tadi tu yang panjangnya ialah sujudnya. Sujudnya mungkin 3 jam pertama, lepas tu sujud lagi 3 jam sampai kepada subuh. Jadi Sayyidina Aisyah berkata, apabila aku melihat Nabi SAW sujud terlampau lama, zanantu anna Allah qad qabala ruha rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sangka, ini Nabi ni Allah Taala dah mencabut nyawa dia ke? Falamma tala alayya, apabila Nabi tadi sujud terlampau lama, danautu minhu, aku mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku memegang kakinya. Maka bila aku pegang tu, aku rasa kaki Nabi tadi bergerak. Maka aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam sujudnya, a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bika minka jalla wajhuka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maksud Nabi berkata di dalam sujudnya, aku minta lindung denganmu wahai Allah, dengan pengampunanmu daripada siksaanmu, dan aku minta lindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dan aku minta lindung denganmu daripadamu. Amat agung zatmu, aku tidak boleh membilang segala kepujian ke atas kamu. Kamu sebagaimana yang kamu puji diri kamu sendiri. Maksudnya sepanjang sujud yang lama tadi, itulah bacaan Nabi. Dan Nabi kata yang mengarahkan aku baca tadi ialah Jibril. Kan maksud Nabi kata, fa inna Jibril alaihi wassalam amarani an adzukurahunna fis sujud. Kan Jibril datang memerintahkan aku untuk aku menyebut perkara tersebut di dalam sujud. Tadi daripada beberapa hadis dan perbuatan Nabi SAW, tadi kita maklumlah bahawa malam nisfu Sya'ban ni ialah malam yang agung. Kan maksudnya salah satu malam yang kita kena muliakan. Dan sebagaimana dinyatakan daripada Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia berkata, maksudnya dalam kitab Al-Um, maksudnya jilid pertama tadi, muka surat 264, Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya doa dimustajabkan pada 5 malam. Pertamanya malam Jumaat, kan, 2 malam raya, dan malam pertama daripada bulan Rajab, dan yang kelima Imam Syafi'i memberitahu Lailatul Nisfi min Sya'ban,
pada malam nisfu Sya'ban. Jadi di sisi imam kita iaitu Imam Syafi'i, maksudnya telah sabit di sisinya bahawa malam tersebut ialah malam yang berfadilat. Maka sebab tu dia meriwayatkan kepada kita. Sekiranya perkara tersebut dia tidak redha, kan? Sekiranya perkara tersebut diingkari oleh Imam Syafi'i, dia tak akan cakap macam ni. Kan maksud Imam Syafi'i apabila dia kata telah sampai kepadaku doa mustajab pada 5 malam, kemudian dia sebut 1, 2, 3, 4, 5. Dia menyebut tadi tu tanpa ingkar. Maksudnya tanpa dia tadi mengkritik, maka itu dalil bahawa Imam Syafi'i tadi seolah-olah mengeluarkan fatwa tu daripada dirinya sendiri. Dan itu diistilahkan sebagai al-iqrar. Kan maksudnya ulama-ulama kadang-kadang dia meriwayatkan kalam orang terdahulu, lepas tu dia diam. Dia riwayatkan kalam ulama sebelumnya, lepas tu dia diam. Itu tanda dia bersetuju dengan kalam tersebut. Maksudnya dia bersetuju dengan apa yang dia riwayatkan daripada orang-orang terdahulu. Jadi pertama kita dah ada hadis yang sahih kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita cerita tu lebih luas sebenarnya kan, macam mana Nabi SAW tadi keluar kan pada waktu malam kan, pergi ke kubur kan, ataupun Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam sembahyang kan, sujud yang lama. Jadi dan Imam Syafi'i juga dah memberitahu kepada kita bahawa doa pada malam ni amat mustajab. Jadi tinggal keputusannya kepada diri kita kan, maksud kita pada malam ni 10 Sya'ban ni apakah yang ingin kita lakukan kan, maksudnya kita nak apa yang kita nak buat ni pada malam ni. Jadi yang Imam Syafi'i bagi tahu, salah satu yang dituntut daripada kita ialah kita tadi berdoa. Jadi untuk kalau sahabat-sahabat kita yang tengah duduk di rumah ni ada kemampuan, jadi kita minta supaya Nabi SAW bersabda, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Ni Nabi kata, man qara'a surata qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi salatin aw fi ghairiha kutibat lahu bara'atun minan nar, rawahu at-Tabarani wa ad-Dailami. Maksudnya kadang-kadang kita tanya apa ustaz saya nak buat ni, baca Quran 2-3 surat kan kita dah jemu kan, ataupun baca surat. Kalau baca Quran, kalau kita boleh baca Quran mungkin kita seronok baca Quran, tapi ada seorang baca Quran dia susah nak baca, bacaan tak betul, belum mahir membaca Quran, jadi dia akan rasa berat kalau kita nak suruh dia baca Quran daripada sekarang sampai kepada pagi besok. Jadi kita rasa amat berat. Jadi yang Nabi ajarkan kepada kita, terutamanya pada malam ni, sebab malam ni juga diistilahkan malam nisfu Sya'ban ni diistilahkan sebagai Lailatul Bara'ah. Salah satu nama yang digelar pada malam nisfu Sya'ban ialah malam Al-Bara'ah. Bara'ah tu maknanya pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga sekiranya kita beramal pada malam nisfu Sya'ban, Allah Taala akan menulis al-bara'ah tadi. Bara'ah tu juga bermaksud pelepasan daripada sifat munafik. Jadi bara'ah tadi merujuk kepada pelepasan, keselamatan daripada sifat-sifat jahat, terutamanya sifat munafik tadi. Dan kedua, dia merujuk apabila dah terselamat daripada sifat munafik, itulah maknanya terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita dah duduk di dalam malam nisfu Sya'ban ni, cubalah buat sesuatu benda. Kan maksudnya kita buatlah sesuatu perkara, moga-moga dikurniakan kepada kita al-bara'ah tersebut. Dikurniakan kepada kita pelepasan daripada api neraka. Jadi kita cuba buat satu amalan ni saja. Maksudnya amalan lain tu terlampau banyak kan, macam-macam amalan kita boleh buat. Cuma pada khusus malam nisfu Sya'ban ni kan, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas. Kan surah Al-Ikhlas ni maksudnya kita tak tergambarlah ada orang yang tak hafal kan, maksudnya dia surah yang amat pendek kan, moga-moga kita boleh menghafalnya. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Nabi kata sama ada kamu baca 100 kali. 100 kali sama ada di dalam sembahyang. Maksudnya kalau kita larat, kita sembahyang lah satu rakaat kan. Rakaat pertama kita baca 5 kali pun boleh. Kan, ataupun rakaat kedua kita baca 10, rakaat pertama kita baca 10 kali pun boleh. Lepas tu rakaat kedua kita baca 10. Jadi dah jadi 20. Maksudnya 2 rakaat dah ada 20 kali. Kalau kita boleh sembahyang 10 rakaat, 10 rakaat maksudnya 5 salam. Jadi kita dah dapat membaca sekurang-kurangnya Al-Ikhlas tadi 100 kali sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tapi sekiranya kita tak larat, maksudnya kita penat nak sembahyang, nak berdiri ataupun kita ada masalah lain, maka Nabi kata baca sajalah surah Al-Ikhlas tersebut 100 kali. Kan? Jadi sekiranya kita baca surah Ikhlas tersebut 100 kali, apakah kelebihannya Allah Ta'ala akan bagikan?
kutibat lahu bara'atun minan nar. Allah Ta'ala akan menulis sebagainya pelepasan daripada api neraka. Jadi bara'atun minan nar tu itulah munasabah pada malam nisfu Sya'ban. Maksudnya nisfu Sya'ban ni kita akan ditulis kan amalan kita, kematian kita, apa segala tu, dan semua yang ditulis tadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan bara'atun minan nar, keselamatan daripada api neraka. Cuma itulah satu usaha yang kita nak buat, iaitu kita bacalah surah Al-Ikhlas tadi 100 kali. Kan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita baca dalam semayang, kata kita pegang saya tasbih tu kita baca kalau Allah sampai habis 100 kali, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keselamatan daripada api neraka. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia berkata, wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi al-layali min ghairi an yakuna fardan. Maksudnya diriwayatkan pelbagai amalan, kan pelbagai bentuk amalan yang diriwayatkan pada nak menghidupkan malam-malam yang agung ni. Jadi Imam Syafi'i kata, aku amat menyukai semua amalan yang diriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban. Apa saja, nak baca Yasin ke, nak istighfar ke, nak baca Quran ke, nak berdoa ke, semua tu ana astahibu. Maksud Imam Syafi'i menghukumkan perkara tersebut sunat. Cuma dia kata min ghairi an yakuna fardan, tanpa kita berantikad benda tersebut sebagai kefarduan. Tadi maksudnya kita fardu kita dah maklum, kita ada rukun Islamnya 5, kan kita ada solat fardu yang 5, tapi semua ibadat-ibadat yang lain ni kita buat atas dasar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sebagai ibadat-ibadat sunat yang kita tambah sebagai tanda kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i kata dihukumkan ibadat tersebut sebagai sunat. Dan Imam Nawawi mengatakan as-sahih anna fadilata hadzal ihya la tahsulu illa bi mu'zamil lail. Maksudnya kita pada malam nisfu Sya'ban ni dia satu antara malam yang dituntut al-ihya. Al-ihya maksudnya kita menghidupkan malam. Menghidupkan malam itulah yang dimaksudkan. Dia berlaku apabila kita berjaga pada sebahagian besar malam tersebut. Kan, maksudnya kalau kita malam tadi kita kata ada 12 jam. Mu'zam ataupun sebahagian besar daripada malam tadi ialah lebih daripada separuh. Kan kalau 12 jam kita bagi 2, 6 jam. Maksudnya kita berjaga 7 jam ataupun 8 jam daripada malam tersebut. Kalau daripada maghrib tadi memanglah kita dah berjaga kan. Maksudnya cuma campurkan lagi dah beberapa jam lagi. Moga-moga sebahagian kita dihukumkan sebagai orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi wallahu ta'ala alam, dari masa pun dah sampai kepada penghujungnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita akidah yang sempurna, kan, akidah yang kuat untuk kita tadi mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga pada malam ini, kan, yang diistilahkan sebagai malam nisfu Sya'ban tadi, kita boleh mengamalkan jelah. Maksudnya kita sekurang-kurangnya kita bacalah Al-Ikhlas, kan. Kalau kita rajin lagi, kita bacalah di dalam solat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi itu beberapa panduan untuk kita lah. Jadi sepatutnya malam ni kita nak bincangkan surah Tabarak lah, tapi disebabkan munasabah ataupun bersempena dengan malam nisfu Sya'ban ni, jadi kita bincanglah beberapa fadilat tertentu. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah-salah itu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat lah. Waalaikumsalam semua, dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah sekiranya Allah Ta'ala izin, kita bertemulah pada masa yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.